لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالهدى وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan izin daripada kita dapat sambung lagi daripada kitab Hasyiah Syaqawi 'ala al-Hududi. Agaknya rakaman dalam FB ini jelas ya. Suara tolong maklum jelas ataupun ada gangguan suara. Okey, kita sambung pada kata Muhasyir rahimahullah. Falasifah kat tepi. Wa yabtulu madhhabul falasifah. Suara okey tak suara? Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qawluhu al-aflak. Batal mazhab falasifah yang berkata dengan memberi kesan sekalian falak ni. Jadi di sisi ahli falsafah, dia menyatakan bahawa alam bumi ni, alam sufli ni, dia ada kaitan dengan alam ulwi dan ada kaitan memberi kesan. Inilah, bukan dengan perbuatan Tuhan. Sebab itu mereka meramal bintang, Nostradamus. Apa lagi? Ilmu langit-langit maknanya apa yang di atas, makhluk-makhluk yang di atas. As-sama' ay ma'alaka, sesuatu yang di atas kamu. Fa innaha indahum, kerana langit ataupun falak di sisi mereka ahyaun, hidup dia. Natiqatun, natik yang masuk berakal, memberi kesan. Natiqatun, macam kita hayawanun natiq. Jadi dia ada kesan, dia ada natiqah, dia ada yataharrak bihurriyatih, akan gitulah. Mu'athiratun, memberi kesan fil alami, pada alam. Jadi bila berubah kedudukan bintang gini-gini, akan memberi kesan kepada alam. Berlaku banjir, berlaku ni. Naiknya bintang ini menunjukkan akan ada wabak ini, akan ada. Maksudkan dengan falak ini ma yashmalu, yang merangkumi ma yashmalu al-kawakiba, sekalian planet-planet, kasyamsi, seperti matahari, wal qamari, dan bulan. Tu kaukab, jamak dia kawakib. Fa inna syamsa, kerana sesungguhnya matahari, syamsa, tusbighul alwanal fawakihi, dia yang mewarnakan ataupun mencelupkan warna buah. Memanglah kesan matahari ni, dia kesan pada nak meranumkan, menukarkan warna buah. Buah ni gini. Jadi ahli-ahli apa nama ni yang mengkaji ni, dia kata memang dia ada kesan matahari ni. Wal qamara, dan juga bulan, yumdijuha, dia memasukkan buah.
Bulang ni kesan dia pada memasakkan buah. Tak ajar dengar cakap ni. Tak ajar dengar. Jadi kita di sisi kita kalau itu memberi kesan, tapi kesan tu hakikatnya asbab yang tidak memberi kesan. Tak, kalaulah benda itu sabit secara saintifik, dia hanya asbabun ghairu mu'athirah. Semua sekadar ikatan asbab sahaja di sisi ahli sunnah. Okey. Wa yuhalliha, dan dia akan memaniskan buah. Dia akan memanis bulang ni. Sebenarnya memaniskan buah. Wa ta'thirul aflaki, dan memberi kesannya falak itu min babi ta'thiril illati fil ma'lul, dari aspek memberi kesannya illah pada ma'lul. Itu yang menjadi sesaknya. Sebab ia memberi kesan, dia itu sendiri yang memberi kesan. Adanya illah, adanya ma'lul. Bukan Tuhan dah itu. Ta'thiril aflaki wal ilali. Jadi qauluhu wal ilal itu dipanggil apa? Min 'athfil 'am 'alal khas, daripada ataf yang umum kepada yang khas. Sebab pada matang tu dia sebut yubtilu madhhabul falasifah bi ta'thiril aflaki wal ilal. Jadi illah itu umum, aflak itu khusus. Kalau tengoknya aflak tu termasuk daripada aspek illah ma'lul juga. Diulang balik illah. Ini min babi 'athfil 'am anil aflaki. Kerana berasingan atau bertunggalang illah daripada aflak fi harakatil isbi', pada gerak jari. Gerak jari tu panggil berlaku secara illah. Orang panggil berlaku secara falak. Apa dah? Jadi illah tu umum. Masalah fa innaha illatun, kerana sesungguhnya gerak jari tu illah, mu'athiratun, yang memberi kesan fi harakatil khatam, pada gerak cincin. Di sifat falsafah lah, dan ini pandangan yang salah. Wat talazumu bainahuma, dan berlaziman antara keduanya, antara illah ma'lul di sisi mereka itu aqliyun indahum. Ini talazum akli di sisi mereka, di sisi ahli falsafah. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Tengok tak semalam? Tak dengar kelas semalam? Isu illah ma'lul gerak jari tu. Tengok atas sikit. Dan juga falsafah. Hak mana illah ma'lul yang kata kufur, sepakat ulama kufur keluar pada millah. Mana illah ma'lul yang sebenarnya sebagai contoh saja. Tengok rakaman hak semalam Qauluhu at-tabai'iyyin. Golongan tabai'iyyin. Siapa ini? Hum. Dia ahli tabiat. Apa nama ni? Bahasa sains kita sebut apa? Naturalist gitu. Biologist. Boleh masuk? Masuk lah. Biologi kaji badan kan, macam kaji kehidupan kan. Hum min jumlah wahum tabai'iyyin jam'u tabai'. Isu apa ni? Isu kalau kita nisbah kepada isim mufrad. Kalau kita nak nisbah satu, kita nisbah pada mufrad je. Kita tak nisbah kepada jamak. Di sini dinisbah kepada jamak, tabai'. Nisbatun ila tabi'ah, nisbah kepada tabi'ah. Ai al-haqiqah ala ghairi qiyas. Ini menyalahi qiyas. Sepatutnya wal qiyasu tabai'.
tabai. Kena gebuk itulah. Tabai. Fajam'uhu tabaiyuna. Patutnya gitulah. Jadi dia nisbah kepada jamu. Itu nisbah min ghairi qiyas. Okay, habis. Wal amzijah. Ini atfu tafsir. Syekh Yasin di sini mazhab tabai'iyyin bi ta'thir at-tabai'i wal amzijah. Jadi amzijah itu ialah merujuk pada tabiat juga, di atas tafsir saja. Makna sama. Wa qawluhu wa ghairuhuma wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Daripada tabiat dan juga amzijah. Kal akhlaq, seperti percampuran antara unsur-unsur, campur hak ni dengan hak ni, campur dengan madah unsur ini dengan unsur ini, campur air ni. Atah muradif. Atah muradif, makna sama. Fal thalathatu, maka ketiga-tiga tu alfazun bi ma'nan wahidin, dengan satu makna je. Mana tabiat, amzijah dan akhlak, pencampuran tu. Sebab dia campur antara tabiat juga. Tabiat satu, panas, sejuk, air, api, angin. Itu tabiat itu dia tiga lafaz, tabiat, amzijah dan juga akhlak. Kama qarrarahu syekh fi darsihi, sebagaimana mentakrirkan oleh syekh, guru pada Syekh Syarqawi dalam pengajiannya, dalam pengajaran dia. Ada syekh apa nama? Syekh Adawi. Di depan mukadimah dia sebut kan. Dia taklid daripada pengajian dia lah kepada guru dia ni. Okey. Wa in kana. Jadi itu kata guru dia. Syarih yaqtadhi, memberi faham mughayaratan, memberi faham berlainan. Kalau ikut zahir ibarat tu lain antara amzijah dengan tabi'ah dengan akhlak tu lainlah. Lianna al-'ath yadullu ala mughayarah. Atah ni menunjukkan beza. Dia dah atah benda sama pada ghalibnya. Okey. Wa taqaddama, dan telah terdahulu al-farqu, beza bainal illah. Tabi'ah ini taksirnya bitawaffuri syurut wa intifa'il mawani'. Wa annal illata, bezanya disebut pula annal illata la yatawaqqafu, illah itu tidak terhenti, la yatawaqqafu ta'thiruha, memberi kesannya ala wujudi syartin wala intifa'i mani'in, tidak terhenti atas adanya syarat dan ternafi makni'. Kata'thiri harakatil isbi'i, seperti memberi kesan gerak jari, fi harakati khatami, pada menggeraknya cincin. Bi khilafit tabi'ah, lain dengan tabiat. Fa inna ta'thiraha yatawaqqafu ala dhalika, taksir pada tabiat memberi kesan terhenti di atas ada syarat ternafi mani'. Kata'thirin nari, seperti memberi kesannya api fil ihraq, pada membakar. Al-mutawaqqifi, kebakaran mutawaqqifi, yang terhenti terbakar tu, nak jadi terbakar tu terhenti pada apa? Mutawaqqifi ala wujudil mumassati, atas adanya persentuhan. Nak berlaku kebakaran mesti bersentuh api dan juga bahan bakar, panggil bahan nak bakar tak? Api dan bahan yang nak dibakar tu, api dan kayu mesti bersentuh.
Kalau api duduk semiter. Api semiter. Makna apa? Baru hak paling ujung lah. Kalau semiter besar, tu kira lah. Bukan punca. Bahagian api hak ujung tu, semiter. Kayu duduk sini, terbakar tak? Adatnya tidak terbakar lah. Wantifa'il balali dan ternafi basah. Kalau kayu api basah, cucuh pun tak terbakar. Innaha tu'athiru biquwah. Dia memberi kesan dengan kuat. Ila akhirih. Qad wafaqal mu'tazilatu haula'i. Sungguhnya menyamai oleh Mu'tazilah haula'i, akan mereka itu Mu'tazilah ikut sama dengan pandangan ahli tabai'iyyin. Di sini memberi kesan. Jadi sama macam golongan tabai'iyyin kata ada kekuatan tu memberi kesan. Okey. Jadi Mu'tazilah kata kudrat hamba memberi kesan fi af'alihi al-ikhtiyariyah. Maka kata mereka innahu, bahawa hamba itu yakhluqu af'ala nafsihi tak? Tu. Af'ala nafsihi, hamba itu yang mencipta perbuatan dirinya bi qudratihi allati khalaqaha Allah Taala fi, dengan kudrat yang Tuhan cipta pada diri dia. Sama bi qudrati. Tengok ada sama tu. Waktu kita kena teliti sikit. Ada orang yang kata ada beza. Masalah biquwah ni lain dengan masalah af'al ikhtiyariyah. Tak je dengar? Ada orang kata beza? Ada tak? Biasa ngaji dengar ada kata beza. Tengok. Jadi sebenarnya sama je. Sebenarnya. Hak ni betul cara makhluk memberi kesan. Hak ni pun cara perbuatan hamba. Tapi pada asas dia sama saja. Kalau kuah yang Tuhan jadi pada api membakar, pada makanan mengenyang. Kalau tengok pada hamba, kudrat itulah kuah. Yang dengan kuah itu hamba buat perbuatan. Ialah isu ini perbuatan hamba, isu ada. Tapi dari segi asasnya, kaedah Mu'tazilah tu sama saja. Cuma furuk masalah. Qauluhu ja'alaha Allahu fiha, yang menjadikannya Allah. Lebih selamat kita syarah. Kok musoneh tulis kan? Kok kitab tulis. Kalau kita syarah atas faham kita, boleh jadi kita lari ikut kita. Kita bawa ikut kita tu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Ini bahasa ilmu dah ni, bukan bahasa orang awam dah ni. Nampak tak? Jadi betul dia salah. Jadi hak benda yang huraian yang luar pada kitab tu, seeloknya cari sumber, cari asas dia. Ni kata boleh tak, apa dalil ni? Tanya dalil ni. Tanya sumber. Okey. Kalau tidak kata hak ni saya faham gini. Senang cerita. Dalam kitab ada sebut, tapi saya faham gini. Dengan kita maknanya kita tahu lah bahawa ni kefahaman. Nampak tak? Macam musannif tadi dia kata hadza ma fassarahu ataupun ma qarrarahu asy-syaikhu fi darsihi. Sebab apa? Hak dia tu mungkin beza sebab zahir perbuatan Syekh Hududi menunjukkan ada perbezaan antara tabiat dengan amzijah dan juga akhlak. Tapi tak sebut pula sini dah.
As-sarat fi tilka musabbabat. Musabbabat. Quwwah allati atharat. Atharat. Yang memberi kesan, kekuatan itu yang memberi kesan. As-sarat. Khalaqal quwwata allati atharat. Fi tilkal musabbabat. Tengok gini. Kalau fi tilkal musabbabat itu haraf jafi bertakluk dengan atharat, maka musabbabat tu baca dengan mabni li baca dengan ismu fa'il. Musabbabat. Musabbabat. Benda yang disebabkan. Memberi kesan, kekuatan memberi kesan pada musabbabat. Sebab musabab. Api sebab. Musababnya kebakaran. Jadi api ada kekuatan yang Tuhan buat yang menyebabkan jadi terbakar. Faham tak? Musababat tu terbakar. Kalau haraf jafi muta'alliqun bi atharat. Boleh tak nak baca musabbibat? Boleh. Syaratnya haraf jafi berta'alluq khalaqal quwwah. Khalaqa. Jadi ada takdim takhir lah. Anna Allah khalaqal quwwata fi tilkal musabbibati allati atharat. Allah mencipta kekuatan. Kekuatan pada musabbibat. Baru baca musabbib. Musabbib. Isim fa'il lah. Musabbib. Makna asbab tadi lah. Yang asbab itu memberi kesan. Jadi segi sah gitu lah. Tapi kalau ikut zahir daripada takdim takhir ni, sebab tu tengok tadi tak ada baris. Ada. Boleh dua-dua tu makna sah mereka. Okey. Allati atharat fi tilkal musabbabat. Ma'a annahum wal hal annahum, mereka la ya'taqiduna isnadaha ila Allah. Mana mereka ahli falsafah tabaiyun ni, mereka tidak iktikad sandaran kuat tu pada Tuhan. Zahir kalam tu macam dia kata kuah tu Tuhan buat, Tuhan letak. Padahal ahli falsafah dak iktikad gitu. Dia dak kata kekuatan dan kuah yang ada tu daripada perbuatan Tuhan. Aslan sebab apa mereka golongan dak percaya Tuhan. Jadi kuah tu memang asli ada situ. Memang secara tabiat ada situ. Yaquluna bidzalika, kata boleh jadi juga mereka pun iktikad sama macam Mu'tazilah ataupun orang yang mengatakan sandaran itu pada Tuhan juga yang membuat kekuatan. Dah gitu kufur tak? Wa yakunu kufruhum, jadilah kufur mereka la bihadzal i'tiqad, bukan dengan i'tiqad ni jadi kufur. Bukan dengan i'tiqad ni. Ni kalau kita katakan mereka mengatakan ada sandaran kekuatan tu pada Tuhan juga. Jadi kufur tu bukan sebab ini, bal bi ghairihi, bahkan dengan sebab lain. Banyak sebab nafi, hasyrul ajsad. Pasapah kan? Bisalasatin kafaral falasafatil ida id ankaruha wa hiya haqqun muthbatah hasyrun ilmun bi juz'iyyin hudutsu awalimi hasyrun bi ajsadin wa kanat mayyitah. Tiga perkara setara hak perkara besar menjadi kufurnya ahli falsafah. Bi thalathatin kafaral falasafatil ida id falasifatil ida id ankaruha wa hiya haqqun muthbatah. Mereka mengingkar padahal ini benda hak yang memang sabit. Ilmun bi juz'iyyin hudutsu awalimi, ilmu dengan juz'i. Mereka menafikan Tuhan tahu secara juz'i setiap perkara. Tuhan selalu tahu umum je. Secara halu-halu, secara terperinci Tuhan tak tahu sehingga berlaku.
Makna benda halus-halus tu Tuhan tak tahu. Kalau Tuhan tahu, lazimlah Tuhan tahu benda dalam hati. Tiba-tiba Tuhan membenarkan berlaku, contohnya maksiat, kekufuran. Tak layak bagi Tuhan. Itu antara sebab dia. Jadi Tuhan secara umum je. Secara kasar-kasar, benda halus-halus tu mereka kata Tuhan tak tahu. Ini kufur ni. Menafikan ilmu Tuhan secara juz'i. Ilmun bijuz'iyyin hudutsu awalimi. Yang seterusnya, baharu alam. Kufur dengan sebab baharu alam. Ni banyak ahli falsafah ni. Kufur hudutsu awalimi ya, menafikan baharu alam. Menafikan baharu alam. Tadi menafikan ilmu bijuz'iyyin. Yang keduanya menafikan baharu alam. Dia kata alam ni dak baharu, alam ni qadim. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat mayyitah. Yang ketiga ialah menafikan kebangkitan jasad setelah mati. Buktinya kata tak ada penuh pun macam mana benda hak mati dah boleh bangkit semula. Okey. Yalzamu min dhalika kufru ammatil mu'minina at-tabi'ina lahum. Maka tidak lazim daripada demikian itu kufur sekalian orang mukmin yang mengikut bagi mereka. Tengok bergaluh kau. Nak kata orang mukmin kufur kan? Cikgu mengajar sains kufur. Cikgu mengajar fizik kufur. Cerita benda lain ni. Nampak tak? Kufur, nak kata kufur tu tak. Waqad tabi'al failasufa, dan sungguhnya mengikut akal ahli falsafah. Hadza yaktabi, ini memberi faham anna tabai'iyya, bahawa golongan ma'a annahu fima taqaddama wal hal, sesungguhnya ahli tabai'iyyin tu pada yang huraian yang dahulu qabalal falasifah, dia muqabalah, dia regu, makna dia sebanding dengan falsafah. Kan dia kata falasifah wa tabai'iyyin, makna tabai'iyyin lain daripada falsafah. Fima taqaddama qabalal falasifah, musannif muqabalahkan, musannif qabalah ni, qabala ay qabalal musannifu al falasifata bit tabai'iyyi, dia muqabalah kan, dia regu kan, tidak kata sama. Illa, kecualilah, ni isu tadi lah, wal atfu yadullu ala al mughayarah ni. Illa, kecuali kita nak kata ke mana? Boleh kata tanggung, kecuali kena kata ayyuqala, bahawa dikatakan al muradu bil falasifati, yang dimaksudkan falsafah itu fima taqaddama, pada barang yang telah lalu, ma'ada tabai'i, daripada tabai'i. Baru sah kita kata falasifah wa tabai'i. Jadi falsafah tu dalam tu tak termasuk tabai'i. Hak golongan falsafah lain. Kalau falsafah kan banyak cabang dia kan, banyak cabang. Wa in kan, walaupun kan ai tabai'iyun min jumlatihim, mereka itu daripada himpunan ahli falsafah juga. Okey, nampak? Itu daripada ibaratlah. Habis. Mengikut siapa? Mengikut kepada ahli falsafah ni kathirun min ammatil mu'minin, ramai di kalangan orang awam, orang mukmin. Wahum al-muradu bil jahalati, mereka itulah yang dimaksudkan dengan jahalah, jamak jahil, orang-orang jahil. Jahalah, kafir, kafarah, fasik, fasaqah. Jadi jahalah, mereka itulah yang dimaksudkan dengan jahalah, orang-orang jahil, fi kalamil musannifi, pada kalam musannif. Fa inna ammata, kerana orang awam,
Yang tak ngaji akidah lah ni. Kalau ngaji selamat ni. Sebab itu penting ni. Fa innal ammata, kerana ramai di kalangan orang awam ni ya'taqiduna, mereka i'tiqad annal asbabal adiyata, bahawa sebab-sebab yang beradat itu tu'athiru, memberi kesan biquwwatin, dengan kekuatan ja'alahallahu ta'ala fiha, yang dijadikan oleh Tuhan padanya. Lau naza'aha, kalau Tuhan cabut kekuatan itu, lam tu'athir, tidak memberi kesan. Itulah. Tak kira orang etikot gitu. Ni nak baik makan ubat ni, tak makan ubat tak baik. Siapa gitu? Nak baik makan ubat tu mu lagi. Memanglah kita cakap itu. Tapi kalau nak makan ubat tak baik. Tu tak bukan nombor 2 tu. Nak buat contoh vaksin? Tak boleh. Kalau anti vaksin boleh awak contoh sini. Sama je mereka. Benda kalau asbab itu, ambil asbab tu boleh, ada masalah. Tapi sampai di i'tiqad, makna kalau tidak kerana tu tak baik. Tu salah tu. Jadi perkara asbab itu hanya diambil kerana hukum syarak menuntut kita tadawi, mengambil asbab. Yang memberi kesan bukan sebab itu, tapi Allah Ta'ala musabbibul asbab. Sekira-kira kalau tak ada sebab tu pun Tuhan boleh baik juga. Tuhan boleh sembuh juga walaupun tanpa sebab. Ini orang awam i'tiqad. Ni obat ni nak baik ni kena minum air tokat ali ni. Dalam tokat ali ni ada kekuatan yang memberi kekuatan kepada lelaki-lelaki. Kalaulah tidak ada kopi ni, ada tongkat ali. Dia panggil apa? Ekstrak tongkat ali. Kopi lain tak ada. Kalau tidak kerana ekstrak tongkat ali ni, maka tidak ada power bagi lelaki. Contohlah. Jadi sungguhnya mereka lam yaqulu bi ta'thiri bil quwwah fil asbabil adiyah, kerana mereka tidak berpandangan, tidak berkata dengan adanya taksir dengan kuwah fil asbabil adiyah, pada sebab-sebab yang berada, kama huwa fardu, memberi kesan kuwah pada sebab adi ni. Mu'tazilah pada mereka, pada masalah perbuatan hamba yang ikhtiari, kudrat hamba itu memberi, yang membuat perbuatan hamba. Boleh. Falam yuwafiqu, maka Mu'tazilah tidak menepati, tidak sama dengan falsafah, dengan falsafah fi ta'thiri bil quwwah, pada memberi kesan yang kuat, fi jami'il asya'i, pada setiap perkara. Itu satu. Nampak tak? Jadi halus lagi. Maknanya kalau hak Mu'tazilah dak kata, tak boleh kita kata. Mu'tazilah dak kata, tak boleh kita kata. La yahsunu ta'biru, tidak jadi elok ibarat anhum, tentang mereka. La yahsunu, tidak elok. Ta'bir, mentakbirkan, mengungkapkan tentang Mu'tazilah. Kita kata Mu'tazilah bi annahum ammatun, bahawa mereka ni orang awam. Kata dok molek kita kata Mu'tazilah orang awam. Siang dia Mu'tazilah. Dan makna apa? Mu'tazilah kan orang alim juga. Kadang-kadang fuqaha kibar. Kadang-kadang orang-orang ashabul wujuh. Ulama-ulama besar. Tak?
Jadi di Syafi'iyah, di kalangan Syafi'iyah ataupun di kalangan Hanafiyah ada Mu'tazilah. Di ulama-ulama apa nama ni Syafi'iyah ada. Jadi nak kata mereka orang awam ke? Mereka ulama. Mereka orang alim, tapi dalam masalah i'tikad mereka lari. Mereka tergelincir. Tak. Nasallallahu salamah. Jadi tak eloklah kita panggil mereka antaranya waktu Ibnu Suraish ya. Okey. Jadi gitulah. Thumma ra'aitu syai'an ni sebut dah. Thumma ra'aitu syaikhana. Kemudian aku dapati guru kami Al-Adawiyah, Syekh Adawi qarrara dzalik, menghuraikan demikian itu. Iuran macam hak iuran ni. Jadi hak kata Syekh Syarqawi, pandangan Syarqawi gini, tiba-tiba pandangannya bertepatan dengan pandangan guru dia Syekh Adawi. Alhamdulillah. Nampak tak? Jadi di sini dalam masalah ini ada bezalah sikit antara ahli falsafah dan juga Mu'tazilah. Pada masalah memberi kesan dengan kuwah ja'alah Allah fil asya'. Jadi kalau nak tahu, nak tahqiqnya kena kembali kepada kitab, kepada karangan Mu'tazilah. Tengok. Tapi munasabah sebab di sisi mereka benda-benda yang bukan mukallaf ni, kalau kita makhluk ni yatharrak bikhtiyar, dah. Maka munasabah manusia tu buat perbuatan memberi kesan. Adapun benda-benda yang bukan yatharrak bikhtiyar ni, makna di sini boleh jadilah Mu'tazilah tidak muafakat, tidak setuju atau tidak sama pandangan dengan ahli falsafah pada masalah ni. Sebab tu dia kata amatul muslimin. Orang-orang awam je. Okey. Fima qaranaha dah. Pada perkara yang menyertainya. Aslan wala ma qaranaha laisa wal mu'minul muhaqqiq al-imani la ya'taqidu laha ta'thiran aslan. Orang mukmin dia tak akan i'tiqad asbab ni memberi kesan. Wa ma qaranaha, apa yang muqaranah pun tak ada. Bukan wa ma qaranaha, bukan. Wa ma qaranaha yasihu takhallufuhu anha. Dan apa yang menyertai mana? Asbab yang menyertai pada musabbab itu sah menyalahinya, dengan maksud ada musabbab tak ada sebab. Ada kebakaran tapi tak ada api. Ataupun ada api tak ada kebakaran. Apa yang menyertai sah menyalahinya. Ada api tapi tak ada kebakaran. Okey. Betul lah. Ada sebab tak ada musabbab. Ada sebab tak ada musabbab. Terbalik pun boleh. Ada musabbab tak ada sebab pun boleh. Jadi minal ihtiraqi daripada terbakar, wasyibai kenyang. Apa yang menyertai asbab tadi. Api sebab, apa yang menyertainya? Ihtiraq, terbakar. Makanan itu sebab. Apa yang menyertai makanan? Syiba. Jadi sah menyalahinya. Daripada apa? Apa yang menyertai daripada
ihtiraq, terbakar wa syiba' wa ghairi dzalika, dan selain daripada demikian itu kenapa dia? Minal musabbabat. Ni musabbabat. Daripada sekalian musabbab al-adiyah, daripada musabbab yang adi. Qauluhu ka qissatihi ma'a waladihi Ismail, seperti kisah Nabi Ibrahim bersama anaknya Sayyidina Ismail alaihi wassalam. Ai binaan ala anna abahu, ini dibina di atas kisah bahawa ayah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, amarra, melalukan, amarra sikina ala madbahihi, di atas tempat sembelih. Leher lah. Ayah dia melalukan, ayah dia ambil pisah, dah lalukan tu makna telah sembelih, bukan sembelih itu perbuatan lah. Telah melalukan pisau pada tempat sembelihan, pada mazbah itu makna tekuk lah. Itu pada cerita yang mengatakan memang Nabi Ibrahim sembelih, letak dah pisah, letak aja makna letak, geruk dah pisah tu lah, melalukan pisah. Was-sahihu, pandangan yang mujarradu alhammi ala zalika. Yang sahihnya, riwayat yang sahih berkaitan cerita ni, bahawa tidak hasil, tidak berlaku sembelihan Nabi tok pisah tu tok dang lagi, tok dang ambil pisah sembelih Nabi Ismail. Yang ada semanya-manya hanya ingin dan nak, tak buat lagi tu. Ham ni tak berlaku. Kalau niat tu dia buat sekali lah. Ni tak berlaku lagi. Dia hanya nak ada keinginan nak sembelih dengan sebab arahan daripada wahyu kan. Tapi tak lagi menyentuh pisah tekuk. Ini pun cerita ni hak sahihnya begitulah berdasarkan riwayat yang sahih. Tuhan boleh buat tanpa perantaraan sebab. Taqaddama naziruhu, telah terdahulu yang serupa dengannya. Wa annahu yaqtadi, dan dia memberi faham annahum ya'taqiduna, bahawa mereka i'tiqad annallaha khalaqal quwwah, bahawa Tuhan mencipta al-quwwata, kekuatan itu, wa hiya atharat fil musabbabati, dan dialah yang memberi kesan pada musabbab. Laisa kadzalik, tapi sebenarnya bukan demikian. Li'annahum la ya'taqiduna isnadaha ila Allah, kerana ahli falsafah tidak i'tiqad orang mukmin at-tabi'ina lahum, yang mengikut mereka fi dzalika ya'taqiduna dzalik, mereka i'tiqad. Jadi orang beriman i'tiqad falsafah hanya pada kekuatan yang menyebabkan kesan. Tapi falsafah tak percaya pun kekuatan tu daripada Tuhan. Orang amatul mukmin dia percaya kekuatan tu daripada Tuhan. Sebab tu tak jadi kafir tu. Sebab masih menganggap kekuatan yang Tuhan letak itu daripada Allah Ta'ala. Walaupun i'tiqad tu salah. Salah kat mana? Bahawa ni tepi tu kan. Wa qawluhu umum, Syekh, bahawa Syekh Imam Sanusi tak terang masalah
Umum dan juga mana ni? Umuman wa ala kulli hal kan. Kata Syekh Syarqawi kita, taqtadi, memberi faham hadhil ibaratu, ibarat ini, anna syariha, bahawa syarih Imam Syekh Hudhudi lam yattali' ala syarhil musannif. Syekh Hudhudi tak tengok pun syarah musannif huna di sini. Tidak tengok. Faham gitu lah. Wa huwa ba'id, dah anda yang ni jauh sekali. Siapa khabar bau ni? Siapa hok tengok bau ni? Masalah ni kan? Ridwan ke Umi? Masalah lain lah. Tak khabar tak? Lepas tu, ke kau ni? Tak tahu je pakar. Alam Bazrah. Masuk alam Bazrah dah. Siapa khabar ni? Kat seorang. Umi? Siapa? Asru ke siapa? Entah dah, Asru dah. Kata-kata. Kak Surau. Surau tu Akin kata ada dalam Asyir. Gini nak ceritanya. Syarih kita kata allazi yadhharu fihi anna syekh lam yata'arrad. Ayat itu allazi yadhhar, yang zahir, yang nyata. Okey, isunya gitu. Jadi muhasyi kita kata, kan kita cek daripada syarah Syekh Sanusi kan? Tak ada kan? Syekh tak ada. Lepas tu Haskul, lepas tu khabar ada dalam Hasyiah. Tak ingat? Tak ingat dah. Okey. Jadi musannif Syekh Hasyiah Syarqawi kita, Syekh Syarqawi kata, ibarat ini memberi faham seakan syarih Syekh Hudhudi lam yattali ala syarhi musannifuna. Syekh Hudhudi tidak tengok pun syarah musannif Imam Sanusi di Waq Mata' Mubarahim, di syarah pula. Hasyiah Dusuki tu syarah pada syarah musannif ke atas Mubarahim kan. Jadi seakan-akan bila syarih kata yang zahir, syarih menjazamkan bidzalika, dengan demikian Syekh Hudhudi jangan kata allazi yadhhara, jangan guna ta'bir allazi yadhhara fihi. Sirah allazi yadhhara makna pada pandangan saya yang zahir di sini benda dak jazam. Patut dia kata musannif tak sebut dalam syarah dia. Sebut secara jazam. Ni sebut yang zahir di sini. Macam lapik lah. Sepatutnya aula ayajzima, syarih jazam dengan demikian itu. Fa inna al musannifa, kerana musannif lam yata'arrad lahu fi syarhihi, memang musannif tak sebut dalam syarahnya qata'an, secara qat'i. Okey. Nampak tak? Nampak? Jadi dalam syarah dia tak sebut. Jadi kata allazi yadhharu tu seakan-akan makna macam tak tengok yang zahir. Nampak? Jadi patutnya kalau aulanya jazam tu nah musannif tak sebut ke apa? Musannif tak sebut. Tapi boleh jadi Syekh Hudhudi ni, ialah benda-benda gini kadang-kadang orang tu tahu, orang tu yakin, tapi dia guna bahasa yang lebih lunak dan lebih menunjukkan maknanya tidak ada tidak mengecam. Nampak tak? Macam setengah jawapan kan. Dia tanya orang-orang alim, pada pandangan saya, wa fi ra'i, pada pandangan. Bukan dia tak tahu. Bukan pandangan dia. Nampak tak? Ada kok
Orang pandai, orang alim. Kita jawab saya rasa pada pandangan saya. Pandangan saya rasa tu hukum dah. Ada dalam kitab dah. Tapi dia sebut gitu dengan sebab apa? Makna kurang-kurangnya, kalaulah ada pandangan berbeza pun, makna benda itu ihtimal lagi. Lain kalau orang tanya kita, nampak? Baru belajar bahasa Arab. Tanya hukum. Pada pandangan saya. Saya rasa masalah ini hukumnya begini. Berdasarkan kaedah fiqh, diam. Tu lain. Tapi kadang ni biasa adat gini mesti tengok pada orang-orang memang dah mencapai tahap kematangan ilmu. Kalau macam kita tengok cakap-cakap profesor besar-besar, profesor yang memang profesor lah. Profesor yang memang profesor. Itu tu. Profesor yang memang profesor. Tengok orang hebat-hebat cakap dalam bidangnya. Pada pandangan saya, dia cakap itu apa? Pandangan prof ke? Bukan. Di pandangan dia tu dibelakangi oleh banyak-banyak fakta. Tapi kerana bila semakin ilmu semakin matang, dia akan semakin tunduk. Dia akan semakin menunduk. Dia tak akan bongkok itu tak. Dia kadang-kadang guna bahasa gitu tujuan apa? Tu nampak kematangan ilmu. Beza kalau profesor hok sungguh dengan orang hok bukan profesor ataupun baru habis belajar cakap gitu, itu tak. Dia tahulah. Fa ajaba, maka musannif jawab biqaulihi aradtu biqauli umuman fi jami'i dzawati. Itu maksud aku. Dalam syarah dia tak sebut, tapi ada orang tanya musannif. Itu dia dicatat orang tanya musannif bahawa apa maksud dia? Maksud umuman tu makna meliputi secara zat, merangkumi secara zawat. Wa ala kulli halin fi jami'i sifat. Ala kulli hal tu merujuk pada sekalian sifat. Kana ila akhirih. Ni dia kata ai sawaun kana mimma yuqarinuhu sababun adiyun kasyibai warai au la yuqarinuhu sababun adiyun ka khalqis samawat. Jadi qauluhu ai sawaun kana ila akhirih. Batu ayuh tamat. Ayuh tamat. Perkara yang tidak disertai sebab adat. Yuhtamal. Kata muhasyi kita yuhtamalu umum. Ni, yahtamilu juga. Bukan yuhtamal, yahtamilu. Yahtamilu, kalam musannif itu yahtamilu umuman. Kalam tersebut, qauluhu tu yahtamil umuman. Sama ada yang menyertainya sebab yang beradat ataupun tidak. Ini mengihtimal umum fi dzati, pada zat. Wa ala kulli halin fi sifat, dan atas setiap keadaan pada sifat. Umuman ataupun yahtamilu umuman fi ma kana sababan adiyan liwujudi
tadi itu boleh ihtimal dengan makna itu, boleh ihtimal dengan apa yang diterang oleh syarih. Syarih kata umuman kok mana? Umuman pada perkara yang ada berlaku dengan sebab ataupun tanpa sebab. Okay. Umuman fima kana sababan adiyan ataupun wa ala kulli halin fima laisa kadzalik, pada perkara yang bukan dengan sebab yang beradat seperti penciptaan langit dan bumi. Itu kita nak tengok sebab ni, tu tak nyata sebab adat dia tu. Kalau makan dengan kenyang itu nyata sebab adat. Itu sebab kepada kenyang. Dah langit bumi, itu tak nyata sebab. Boleh jadi Tuhan nak buat alam ni ikut cara lain ke. Ketika keadaan adanya dan ketika keadaan tiadanya. Ai annal mumkin masa tak ada pun mungkin berhajat kepada Tuhan, masa ada pun mungkin berhajat. Masa ada, masa tak ada berhajat untuk ada. Masa ada berhajat untuk kekal ada. Tengok dia kata amma fi halati adamihi, adapun pada ketika ketiadaan mungkin, fa zahirun, maka zahir sangatlah berhajatnya mungkin kepada Tuhan ketika tak ada. Kok mana? Supaya Tuhan mengadakan dia. Lihtiyajihi ilahi ta'ala, kerana berhajatnya mungkin kepada Allah Ta'ala fi ijadi, pada mengadakan. Nama sya'a ihtiyajihi lil mu'athir. Wala yuqal ni isyarat kepada ada khilaf. Wala yuqal tu isyarat kepada adanya khilaf. Nampak? Kalau kita baca gitu kita tak faham. Ulama baca ibarat la yuqal, tahu dah. Sini isyarah ila khilaf. Isyarat nak menyatakan benda ini ada khilaf. Wahasiluhu, hasil khulasahnya anna, sesungguhnya kita, in kulna, kalau kita kata innal arada, kalaulah kita dalam dua masa. Makna dia tu memang ada, akan diiringi tiada secara zati. Nak ada dia tu, dia tak boleh ada pada masa yang kedua. Ada memang hilang. Nama arada ni makna mendatang. Bila datang ya ada. Mari sekejap tak ada, mari tak ada. Jadi sifat fana dia itu sifat zati bagi arad. Itu panggil mendatang. Datang sekejap ada. Jadi untuk dia kekal masa kedua tu perlu kepada diadakan pula. Okey. Kalau kita kata al-arad la yabqa zamanain,
dan memberi nak panggil apa bagi imdad bukan maksiat. Imdad ni menganugerahkan dan memberi zatnya itu. Tuhan memberi zatnya bil a'rad, dengan a'rad. Kalau kita ambil pandangan bahawa al-a'rad la yabqa zamanain, maka berhajatnya benda yang ada, maujud, zat yang maujud ni kepada imdadat, kepada kurniaan Tuhan dengan a'rad allati laula ta'aqubuha 'alaiha, kalaulah tidak bersilih ganti di atasnya, ta'aqubuha ay ta'aqubul a'radi 'alaiha ay 'ala adz-zawati lan adamati adz-zawatu zahirun tu benda jadi apa? Kalau baca seorang boleh baca tak? Tahu tak mana khabar mana tu? Boleh Hafiz? Boleh? Aku mana tu? Hafiz? Khabar mana ni? Khabar? Inna mana? Khabar ihtiyaju. Lau kulna in kulna innal arad la yabqa zamain fahtiyajul mawjudat ilahi ta'ala zahirun. Berhajatnya benda maujud kepada Tuhan ni zahirlah. Berhajat ke mana? Benda maujud kepada Tuhan pada imdad, nak memberi kepada zat itu dengan a'rad. Zat yang maujud berhajat Tuhan mengimdadkannya. Dalam apa? Dalam hikam. Tak, nikmatan ni. Dua nikmat yang Tuhan beri pada kamu, azimatan, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmatul ijad Tuhan cipta satu. Bukan Tuhan cipta saja, Tuhan imdad. Tuhan menganugerah dan mengkurniakan a'rad. Yang mana kalau tidak ta'aqubuha, bersilih ganti a'rad yang ada pada zat, lan adamati dzawat, nescaya akan hilang zat. Kita wujud ni Tuhan cipta kita. Lepas tu cipta dengan a'rad sifat kita lah. A'rad wujud, a'rad lain. Hatta a'rad wujud pun. A'rad wujud kita dan a'rad lain yang menyebabkan kita kekal. Jadi di sisi ahli ulama, sebagian ulama kata a'rad ni tak boleh kekal dua masa. Maknanya dia ada dan dia hilang sendiri. Maka bila Tuhan cipta, Tuhan mengimdad kepada kita setiap masa dengan apa? Dengan imdadat yang tidak putus-putus. Sebab tu kita wujud. Masa yang pertama, contoh saat pertama, katalah cawang ni ada. Ada cawang ni pada saat ini. Ada saat kedua ialah dengan imdad Tuhan. Bukan sebab adanya hak pertama. Ada yang pertama ni kerana dia a'rad, dia tidak kekal dua masa. Dah kenapa kita nampak macam sama je? Sama tu pada mata kita nampak. Kerja Tuhannya Allah memberi imdadat. Dengan sebab itu ada pada masa pertama, saat kedua, saat ketiga, saat keempat, saat kelima. Maka dia pun ada. Sampailah satu masa Allah Ta'ala memutuskan imdad, musnah, tak ada dia. Tak nak. Nampak tak? Contoh nak kata ke mana lah. Tapi pergerakan tu kita tak nampak. Sebab dia berlaku dalam keadaan nanosecond. Kemudian kuat second apa dia? Tak nampak. Contoh paling senang kita tengok warna lah. Warna putih yang ada pada tiang ni. Putih yang ada pada saat pertama Allah yang cipta. Saat kedua Tuhan cipta pula putih yang lain. Tuhan cipta lah putih yang lain. Tuhan cipta lah sehinggalah satu ketika putih tu tak ada, tiang ni akhir jadi kuning.
Tapi proses masa benda putih jadi kuning tu makan masa lama lah. Tapi kalau kita pecah-pecahkan kepada nanosecond, nanoquark second, apa? Berlaku sikit. Siapa yang buat tu? Setiap keadaan, setiap masa itu, makhluk zat itu berhajat kepada Tuhan pada memberi imdadnya. Kalau tidak kerana berulang-ulang a'raq yang Tuhan jadikan, nescaya akan hilang. Ada musnah. Akan musnah. Faham tak? Nak contoh apa lagi? Paling senang, tapi ni benda teknikal sikit, sains. Haba, macam mana haba boleh hilang? Haba berpindah. Boleh hilang kat mana? Haba hilang tak? Tak ada. Ahli fizik ada ni. Hilang macam mana cara hilang tu? Apa tak? Tu boleh fikir tu. Boleh fikir. Macam mana hilang? Ia bertukar kan? Kata bertukar kepada bentuk baru. Dah bertukar baru, siapa yang menyebabkan bertukar tu? Itu kerana sistem Tuhan buat tu bertukar kot cara ni. Kalau nak hilang, Tuhan tak beri gitu, hilang habis. Fana, tak ada apa. Bukan mati tu maknanya kita pindah roh je. Hilang. Fana, tak ada. Macam cerita apa? Thanos. Nama apa tu? Thanos kan? Betul tak? Tak ada. Bukan maknanya mati tubuh. Tubuh ada ke, roh berpindah je tu panggil mati. Nanti Thanos hilang. Nampak tak? Maknanya orang buat cerita khayal ni pun kita tahu makna khayalan tu dia boleh fikir tak? Dah Tuhan ni bagi pada tu. Wa ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalika. Hak tu pun makna boleh fikir tak? Makna boleh tik jari je nak banyak mana pupuh manusia. Hilang gitu. So tapi adalah dia buat apa nama ni? Animasi sikit lah. Supaya apa? Supaya ada rasa sedih. Peluk-peluk hilang jadi gitu. Mana boleh hilang tu? Tak ada. Kena cari ya. Jadi kalaulah tidak kerana bersilih gantinya a'raq di atas zat itu, nescaya akan hilangnya zawat. Ihtiyaj maujudat kepada Tuhan tu zahirun. Itu atas pandangan yang kata al-arad la yabqa zamanain. Wa in kulna, adapun ini muqabil dia. Kalau kita kata bi baqaihi, dengan kekalnya dua arad. Arad itu kekal dua masa. Wa huwa ar-rajihu, dan itu yang rajih. Pandangan Abu Hasan Asy'ari al-arad la yabqa zamanain. Tak, tapi hak masyhur pun gitulah. Tapi yang rajih di kebanyakan mutaakhirin al-arad yabqa zamanain, boleh kekal dua zaman. Tapi kekal zaman dia tidak terlepas daripada kudrat iradat Tuhan. Cuma proses je bagi adan ni yabqa zamanain la yabqa zamanain ni maknanya teknikal je. Tak? La yabqa zamanain hak ni pandangan Syekh kita. Pandangan Abu Hasan Asy'ari la yabqa zamanain. Boleh jadi pandangan Abu Hasan Asy'ari lebih tepat dengan penemuan sains sekarang. Apa tak? Boleh jadi. Ini bukan bincang bab ketuhanan. Bina'an 'alal mukhtar.
kerana dibina atas pandangan yang dipilih min anna man sya'a ihtiyajil mumkini, bahawa asas punca berhajatnya mungkin, apa punca dia? Kaunuhu mumkinan, keadaannya mungkin. Berhajatnya mungkin, sebab berhajat mungkin ialah keadaan dia mungkin. Jadi bila begitu, maka atas pandangan yang mengatakan al-arad la, kalau mungkin tu hakikatnya ada dan tak ada tu sama, macam mana boleh dia terlepas daripada Tuhan? Sebab dia yang mana sifat asalnya sama. Dah nak ada, mesti ada yang memberatkannya sentiasa dan selama-lamanya, sehingga selama tempoh dia ada. Kalau salah. Dia bukan idhafah tu. Gini. Anna ma sya'ahtiyajin mumkini kaunuhu mumkinan ay mustawiyan. Baca gitu. Bukan idhafah Mustawiyan, mumkinan ay mustawiyan. Kaunuhu mustawiyan, hal keadaannya sama. Sama apa? Wujuduhu wa adamuhu. Sama oleh ada dan tiada. Wujuduhu jadi fa'il kepada mustawiyan. Mustawiyan isi fa'il kan? Isi fa'il yang beramal. Apa maksud mungkin? Yakni yang sama oleh ada dan tiadanya. Sama oleh ada dan tiadanya. Bin nazari ila dhatihi, dan melihat pada zat diri mungkin. Wa hadzal wasfu, dan sifat imkan ini la yufarikuhu, tidak meninggal, tidak bercerai daripada mungkin selama-lamanya. Maka sebagaimana nak ada mungkin hakikat semasa tak adanya, dia perlu kepada murajjih yang memberatkan wujud daripada Adam. Begitulah setelah ada dia, hakikat dia yang sama wujud dan Adam, perlu ada yang mentarjihkan. Jadi setiap masa berhajat pada Tuhan. Hatta atas pandangan yang mengatakan al-arad Tuhan fi tarjihi wujudihi, pada memberatkan pihak wujudnya, ala adamihi, atas tiadanya. Wa amma, adapun ingkulna, jika kita kata anna man sya'ahtiyajihi, asas berhajatnya mungkin itu kaunuhu hadifan, keadaannya baharu. Apa maksud baharu? Ai maujudan ba'da adamin, iaitu ada selepas tak ada. Kalau kita kata mungkin tu berhajat kepada Tuhan kerana apa? Asas hudus. Makna dia itu bersifat dengan hudus, baharu. Apa maksud baharu? Hadisan, maujudan ba'da adamin, dia yang ada selepas daripada tak ada. Maka fala yahtaju ilaihi fi dawami wujudihi, maka tidak berhajatlah pada Tuhan pada berterusan wujud, sebab wujud dia dah ada dah. Bila wujud ada, dia baharu dah. Maka baharu dia tu tak perlu dibaharukan lagi. Dia dah baharu. Sifat ini, apa sifat ini? Wahwal wujudu ba'da adamin, setelah tak ada itu, qad hasala daruratan, sungguhnya telah terhasil, berlaku secara darurah. Memang berlaku tanpa perlu fikir dah ada dah. Falau ihtaja ba'da husulihi, kalau berhajat dia setelah terhasil sifat baharu, telah hasil baru, kalau berhajat lagi pada nak membaharukan yang baharu, lazima tahsilul hasili, lazim tahsil hasil. Ada dah, perlu kepada mengadakan yang ada. Orang panggil tahsil hasil. Itu kalau kita ambil, kalau kita kata
Mansya ihtiyaj mungkin tu ialah hudus. Qauluhu tadammuni wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.